Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara pelayar-pelayar sekalian? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Di saat-saat terakhir ni saudara saya pun saya lagu juga saudara. Baik, tadi saya telah pergi Kempas. Saya telah pun bertemu dengan pekerja-pekerja yang dia nak bagi saya koci je. Tak ada pun duit RM200 tu. Bengong banyak manusia mengatakan kita keluar duit. Saudara? Betul. Dan saya kata menggunakan perkataan begitu saya bukan pasal apa. Sebab bersama saya belah kiri anak anda saya, Saudara Alan. Ini yang garang. Mudah-mudahan dia akan dapat menjadi pelanggan yang terbaik semasa akan datang. Memang dia garang. Dan sebelah kanan saya Saban Malam. Kadang-kadang orang kata dia orang tua gatal. Kadang orang kata orang tua yang tak semenggah. Orang Melaka dia makinya semua orang. Saya tak sebegitu. Saudara Atuk Johari Harum. Atuk Johari Harum. Dia kata harum tapi saya cium tak cium. Bau-bau harum ni. Macam mana bau peluh aja ni. Sebelah saya Saudara Alan ni Saudara Johari Harum ya. Di belakang kami adalah pintu masuk ke Ibu Pejabat UMNO Johor. Saudara, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng lah boleh letak duduk meja sini. Di sebelah sana sekarang ni saat ini saya baru lepas bertemu dengan Presiden. Presiden menyampaikan salam pada anda semua. Dia tengah sibuk dalam debaran menanti berapakah jumlah undi yang kita perolehi. Apakah UMNO akan menang dan sebagainya. Ini tak tahulah. Semua ini kita serah pada atas kekuasaan Allah SWT. Apa khabar Pak Johari? Alhamdulillah sehat. Ya, cakaplah dengar cakap kuat-kuat sangat. Saya daripada Melaka. Balon lah kalau nak balon. Umur dah 70. Masih aktif dalam parti. Ya. Saya nak nasihatkan kepada pengundi-pengundi seluruh Johor. Ya. Jangan salah pangkah. Apabila Dah habis dah tak payah dah. Ini bukan masa kempen ni. Saya minta you Kita ada lagi setengah jam. Kita setengah jam dah. 5:30. Tak lama lagi dah habis dah. Ini Pak Johari ni kadang-kadang dia memang replik mengundi masa. Mana masa pula kita nak berkempen ni? Dah habis dah. Sekarang ni masa nak membalon. membalon. Ini balon SBR. Jangan. Apa pasal pula? Tadi ada gangguan. You tak tahu. Tadi ada gangguan. Tak boleh, saudara tak boleh. Jangan membalon-balon. Kita nak balon buat apa? Dalam keadaan sekarang ini kita menerima ketenangan apakah keputusannya. Betul. Ya. Dalam suasana begini, tu dia presiden kita dulu. Presiden juga bercakap doa. Presiden dia bersama dengan siapa tu? Meja jangan goyang. Meja jangan goyang ya. Sebab kita bersiaran ini secara live. Ini presiden diiringi oleh ketua pemuda dan sebagainya. Okey, teruskan lagi orang Melaka bercakap. Apa dia lagi nak cakap? Balon. Menurut saya tak ada nak cakap apa-apa lah. Tak biasa kempen ni orang kata kita macam-macam. Apa pandangan Pak Jo? Pada pandangan saya, tak payah nak mengatakan BN penyamun, ketua mahkamah apa semua. Habis apabila kami menang besok, kami akan dakwa dia macam mana? Tak kelasa bukit. Jangan. Tak, orang Melaka memang cakap macam tu. Orang Melaka memang cakap macam tu. Memang kasar. Saya nak beritahu, orang Melaka memang cakap macam tu. Garang rupanya Pak Johari baru ni. Kemudian lagi teruskan. Okey. Teruskan. Dah. Sebab bila saya tegur dia sebut perkataan dia saudara, so dia tersentak. Saya selalu menasihatkan walaupun beliau usia dengan saya ya. Saya Alan, apa pandangan you sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ayanda Datuk Seri Kamal Amir Kamal Ijaz atas peluang dapat live bersama. Cuma tadi yang berkaitan balon SBR tu bukan balon maksud saya. Maksud saya lah saya nak sampaikan daripada laporan-laporan daripada pejabat ataupun PDM UMNO kita untuk login kepada SPR tu tak boleh masuk daripada pukul 10 pagi sampai pukul 3 petang. Ada masalah teknikal. So SPR. So we have to know. Kita tak nak berlakunya sabotage. Kita tak nak berlaku di mananya tempat yang patut kita menang kita kalah. Kita nak ketelusan dalam pilihan raya. Itu maksud saya yang ada. Itu risau tu. Jadi okey. Bila you datang ke Johor ni? Bila datang ke Johor? Saya yang kat sini dah 2 hari lah. Hari ni hari kedua. Tapi ni kali ketiga saya turun. Dan 3 minggu betul-betul dah kami turun. Pemerhatian ni macam mana? InsyaAllah kita akan menang. Tak ada masalah nak dapat 2/3 dengan nilai nombor. Dengan ridanya Allah. Cuma
kita tak mahu ada berlakunya tangan-tangan gaib yang banyaklah kita nampak dah cuba nak menafikan kemenangan rakyat dan apa yang rakyat mahukan. Itu yang kita harapkan. Kalau ada ke ruang ni saya nak bercakap dengan Presiden on the line sekejap saya tunggu. Boleh. Kita kejar Presiden sekejap. Saya dalam saat-saat begini kalau boleh saya nak satu patah dua kata kepada pelayar-pelayar dengan Presiden. Apa pandangan Presiden selepas pengundian dibuat apa semua. Saya berusaha untuk mendapatkan kenyataan sedikit daripada saudara Presiden. Tengah live tadi Presiden dari sini. Apa khabar saudara Presiden? Alhamdulillah, apa khabar semua? Pelayar-pelayar saya Datuk Seri. So dah habis undi dah Datuk Seri. Ya lagi 55 minit lagi Ya. untuk ditutup tempat-tempat mengundi. Ya. Dan walaupun saya mengharapkan jumlah keluar mengundi ini melebihi 60%, tetapi setakat jam 5 tadi maklumat mutakhir yang kita terima belum lagi satu pun PDM yang mencapai 60%. Ya. Namun kita mengharapkan perangkan itu belum di key in lagi. Ya. Dan apabila tutup tempat mengundi nanti pukul 6, kita harap pada tempat-tempat tertentu yang telah mencapai 60%. Kita mengharapkan lebih daripada 60% pengundi-pengundi di seluruh 56 kawasan Dewan Undangan Negeri di Johor ni akan keluar mengundi. Datuk Seri tentu dapat ini laporan tak bagaimana setakat ini prestasi di setiap PDM di kawasan-kawasan. Saya berterima kasih kepada pengundi-pengundi yang telah memberikan sokongan kepada calon-calon Barisan Nasional. Dan waktu yang berbaki ini saya harap yang belum keluar mengundi ini keluar sekarang. Dan jangan ketinggalan ikut kawan-kawan lain yang telah mengundi calon-calon Barisan Nasional. Ya. Lupakanlah calon daripada parti lain. Saya fikir mereka tidak ada harapan. Ya. Dan tidak guna kalau waktu yang berbaki ini kita undi calon-calon yang selain daripada Barisan Nasional. Datuk Seri, serangan terbaru mengatakan kita ada kalah duit lah apa semua tu secara peribadi, serangan sebagainya. You tak terasa hati Datuk Seri? Ini serangan-serangan yang biasa. Lazimnya mereka menyerang juga below the belts. Perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Ini merupakan satu pembunuhan perwatakan atau character assassination. Ya. Ini sangat lazim tetapi UMNO dan BN tidak menggunakan kaedah itu. Ya. Dan insya-Allah kita yakin bahawa jika kita memberitahu hanya yang terbaik mengenai apa yang kita tawar dan hidangkan kepada para pengundi dan rakyat, maka rakyat akan memihak dan memilih kita insya-Allah. Harapan Datuk Seri apabila Datuk Seri menurunkan calon-calon yang muka-muka baru ni macam mana Datuk Seri? Ya, saya dan rakan-rakan dalam BN khususnya MB telah menurunkan kira-kira 72% muka-muka baru Ya. untuk negeri Johor, manakala lebih daripada 82% merupakan mereka yang berumur 55 tahun ke bawah dan kira-kira 87% mereka yang mempunyai kelulusan ijazah atau sekurang-kurangnya diploma. Dan ini adalah merupakan satu game changer atau perubahan yang kita telah lakukan bermula daripada pilihan raya negeri Melaka dulu. Dan kita harap apa yang kita tawarkan ini akan memberikan keberhasilan yang tinggi untuk pilihan raya negeri Johor ini. Apakah Datuk Seri berharap agar masa akan datang akan hadir wajah-wajah baru, wajah-wajah ceria yang ikhlas untuk meneruskan obor perjuangan UMNO dan Barisan Nasional? Saya yakin jika trend ini telah kita letakkan sebagai penanda aras, maka kebolehyakinan rakyat khususnya para pengundi, khususnya pengundi-pengundi muda yang berumur 18 ke 21 tahun akan terus memihak kepada Barisan Nasional. Kita tahu bahawa di dalam PRU ke-15 nanti kita jangkakan kira-kira 2 juta pengundi-pengundi 18 hingga 21 dan hampir 6 juta pengundi-pengundi pertama kali. Dan kita harap walaupun mereka kedua-dua kategori pengundi ini pertama kali mengundi dalam pilihan raya umum, saya yakin dengan keputusan-keputusan dan
hidangan-hidangan baru melalui ikhtiar ataupun aku janji ataupun manifesto yang telah kita laksanakan, terutama negeri-negeri yang sekarang ni dikuasai semula oleh Barisan Nasional, dan kita telah menterjemahkan pelaksanaannya dengan baik, terutamanya untuk orang-orang muda. Contohnya seperti di negeri Johor ni, ada satu bidang khas yang dihidangkan kepada orang muda Johor, OMJ, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan saya harap negeri-negeri lain akan menghidangkan sesuatu yang lebih baik kepada orang-orang muda, terutamanya dari segi kebolehcapaian liputan syarikat-syarikat telekomunikasi, kerana kita akan beralih kepada sistem 5G, dan kita harap anak-anak muda yang tidak boleh terelak daripada terus membawa telefon pintar ini agar mendapat liputan di semua tempat, dan kita ketepikan permasalahan black spot. Ada beberapa kawasan yang tidak dapat liputan, dan kita harap bermula di Johor ini, kerajaan baru nanti insya-Allah akan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah ini dengan membina lebih banyak menara-menara telekomunikasi, dan dalam sistem 5G nanti, 5G nanti, di mana kedekatan pemasangan alat-alat pemancar ini akan boleh menggunakan tiang telefon atau tiang elektrik ataupun di tempat-tempat yang lebih dekat, supaya liputannya akan meluas. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh kerajaan negeri Johor. Walaupun Datuk Seri Hasni mengambil alih daripada Mac 2020, tetapi dalam tempoh yang singkat itu beberapa transformasi atau perubahan telah dilakukan dengan berkesan, dan ini tentunya memberikan harapan yang baik untuk rakyat dan khususnya pengundi-pengundi Johor untuk terus memberikan dokongan kepada Barisan Nasional, kerana Barisan Nasional adalah jenama ataupun branding yang baik, dan produknya ialah Datuk Seri Hasni sendiri, manakala produk-produk yang lain adalah calon-calon yang menggunakan lambang Barisan Nasional mewakili parti masing-masing, tetapi kita menggunakan wadah Barisan Nasional untuk memberikan khidmat yang terbaik kepada rakyat keseluruhannya. Tok Sri, you supaya faham bahawa seluruh warga UMNO dari seluruh negara datang daripada Sabah, berkumpul dan berkumpul di Johor ini. Tok Sri, apa perasaan you melihat di seluruh negeri Johor ini, boleh katakan warga UMNO dari seluruh negara hadir di sini memberi sokongan dan sokongan. Mereka lah akar umbi datang dengan penuh keikhlasan. Sila santuni sedikit, Tok Sri. Saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan, khususnya jentera-jentera yang datang daripada seluruh negara. Sabah umpamanya menghantar seramai lebih daripada 1,200 orang yang menjadi jentera di kawasan PDM dan dun-dun yang telah diberikan sebagai kawasan tanggungjawab. Ini adalah suatu usaha membalas budi yang luar biasa daripada rakan-rakan daripada Sabah, kerana dulu mereka tinggal 3 Batu Nengsan saja, di mana daripada 25 2 orang meletakkan jawatan, tinggal 3 orang saja yang kekal. Tetapi alhamdulillah, dengan 3 orang ketua bahagian ini, kita telah menjadi sebahagian daripada kerajaan, walaupun mereka mengharapkan agar UMNO terkubur di bumi Sabah, tetapi Parti Keramat ni alhamdulillah dengan dokongan ahli-ahli UMNO di akar umbi di Sabah, mereka tetap memberikan dokongan kepada UMNO untuk terus relevan. Pada rakan-rakan daripada negeri-negeri di Semenanjung, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana mereka telah bekerja keras memberikan bantuan, mendukung dan bekerjasama dengan jentera tempatan, dan mereka menggunakan pengalaman yang ada di dalam banyak pilihan raya kecil, pilihan raya negeri tempat lain untuk membantu kemenangan pilihan raya negeri Johor ini atas panji-panji Barisan Nasional. Minta tanya sikit, hari itu Perdana Menteri ada bagi kenyataan kata kat federal government disebabkan ada perjanjian dengan opposition yang sebab tu membawa kestabilan kepada kerajaan, dan Perdana Menteri juga kata Johor memang perlukan kestabilan. Nak minta tanya, setakat ni adakah apa perbincangan terhadap isu ni tak? Adakah kerajaan Johor kat sini ada kemungkinan
adakah Barisan Nasional akan mengadakan perjanjian dengan parti pembangkang ke macam mana? Setakat ini kita masih membuka pintu dan kita sentiasa berlapang dada dan berfikiran terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana parti yang didaftarkan. Tetapi kalau insya-Allah kita dapat 2 parti ke, saya fikir kerjasama tidak bererti. Cuma kita perlukan dukungan daripada mereka dan untuk itu mungkin ada suatu perbincangan yang perlu diadakan untuk kita turut memberikan peruntukan kepada semua adun-adun di negeri Johor ni yang dipilih oleh rakyat. Dan ini adalah merupakan satu benchmark ataupun penanda aras untuk kita memperlihatkan bahawa biarpun kita menang dengan majoriti yang baik, tetapi kita masih memperkirakan, menghargai adun-adun yang dipilih oleh para pengundi dan rakyat. Okey, Datuk Seri, saya tahu Datuk Seri sudah tak sabar menunggu result ya sekarang ni. Jadi kepada pelayan-pelayan saya rasa the last word to all the Malaysian people bahawa hari ini hari Johor dan kita akan menghadapi hari-hari yang mendatang. The last word from you sebab Datuk Seri nak masuk bilik ni. Alhamdulillah, apa pun keputusan, insya-Allah yang positif kepada pilihan raya negeri Johor. Ini adalah cerminan kepada PRU ke-15. Ya. Mudah-mudahan ini akan memberikan gambaran, komitmen, iltizam kepada seluruh jentera, pemimpin-pemimpin ahli UMNO di akar umbi dan para pengundi yang belum menjadi ahli UMNO untuk bersama-sama dengan UMNO dan Barisan Nasional bagi terus bangkit untuk mewujudkan kestabilan politik di negara kita dan seterusnya kita menterjemahkan komitmen kita dengan memberikan kemajuan dan juga pertumbuhan ekonomi yang baik di seluruh negara tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama dan wilayah Sabah dan Sarawak. Bagi kita bersama-sama untuk mewujudkan kestabilan. Hanya Barisan Nasional yang boleh memberikan kestabilan dan kita mengharapkan sokongan daripada rakyat keseluruhannya. Terima kasih Datuk Seri, all the best to you dan saudara pelayan-pelayan sekalian. Itulah keadaannya. Bagaimana saya sempat untuk bertemu dengan Datuk Seri Presiden. Jadi kita sambung lagi ni Pak Johari. Dalam suasana begini saya mengharapkan agar kita dapat lebih ceria lagi. Saya lihat wajah-wajah daripada Datuk Seri Zahid tu nampaknya sinar kemenangan. Tapi sebelum tu saya nak bertanya juga dengan Pak Johari. Duduk dulu Pak Johari. Kali ni Pak Johari ni dia kasar dah. Dia secara bila dia berbicara dia kasar. Kasar orang Melaka lah. Habis dimakinya semua orang. Jadi tadi Pak Johari sudah mendengar kenyataan daripada Datuk Seri Presiden. Begitu ikhlas orangnya ya. Begitu jujur orangnya. Jadi Pak Johari dalam keadaan sekarang ini saya nak minta pandangan Pak Johari tentang apa ini saya nak tanya you you komen sikit, ulas sikit kenyataan daripada Datuk Seri Presiden. Pak Johari ke mana tu? Masa kita banyak ni terbuang. Johari harum. Sila Jo. Panggil Jo apa ya? Saya minta maaf lah yang mana saya dah terkasar bahasa yang terkasar bahasa yang mengatakan bukan, tapi bukan salah saya. Saya baru beritahu kalau di dulu buah tu tetap jatuh. Jadi yang penggemar secara online ni dia selalu menyindir saya. Selalu menyindir saya. Jadi di situlah datangnya kemarahan saya. Apa dia kata? Ada tua-tua ni baliklah tidur. Dan orang kata, dia kata rumah kata pergi, kubur kata mari. Jadi saya terasa tersinggung, terasa marah. Bila saya marah, mulalah
Saya mengeluarkan kata yang bukan-bukan. Ya. Okey. So macam mana Alan, you melihat sekarang ni dari segi politik hari ni, saya melihat bagaimana penuh dengan maki hamun, cacian, itulah orang tu perompak, orang tu penyamun dan sebagainya. You sebagai anak muda, apakah perasaan anda? Apakah ini jalur politik yang akan kita alami untuk masa-masa mendatang? Apakah ini caranya kita nak mendidik anak muda berpolitik? Kita tak mahu akhirnya anak-anak muda kita ni mereka berpolitik dengan suasana yang tentulah tidak menentu keadaannya. Silakan, Alan. Okay, terima kasih Anda. Ya. Bagi saya, jika tidak ada anak muda mahu menggalis tempat di dalam politik, anak-anak muda yang baik, yang berhemah, yang berpelajaran, yang mahir, yang boleh memberikan banyak manfaat kepada negara, maka negara kita akan kekurangan sumbangan daripada anak-anak muda. Saya sarankan supaya anak-anak muda berani tampil dan berjinak-jinak dalam dunia politik. Dan apa yang terjadi kepada politik kita hari ini, Ayah Anda, yang masalahnya sekarang ni, kita nampak bahawa ada manipulasi tangan-tangan gaib yang patutnya kita kena lawan, yang kita kena bersuara. Jika tidak ada orang yang berani bersuara, maka label-label yang dikenakan kepada pemimpin UMNO yang dianiaya dan dikambing hitamkan akibat penyalahgunaan kuasa sekarang ni, kita biarkan saja. Tak boleh. Anak-anak muda perlu bertindak sebagai pahlawan, pendinding, penggempur untuk membenteras kebatilan dan menegakkan kebenaran. Jadi saya menyeru kepada anak muda, khususnya anak-anak muda yang mahu dan berminat dalam politik, yang sila tampil ke hadapan, berani bersama kami, pintu kami sentiasa terbuka. Okey, Pak Johari, last word daripada you. Supaya ini saya nak beritahu, inilah Johari Warun, sebab saya suruh buka dia punya mask tu supaya saudara lihat. Pertama sekarang ni dia tak isap rokok. Selalunya sebelum dia nak live dia isap rokok. Yang kedua, air dia satu botol, bukan botol ni, botol besar. Jadi sekarang dia ada 3 botol. Mencecehnya macam-macam. Barisan Nasional. Dia ada ladang, tapi dia tinggalkan ladang kelapa sawit. Ini akhirnya kelapa sawit ni makan dia musang-musang. Jadi akhirnya apa pandangan Pak Johari terhadap pilihan raya di Johor kali ini? Saya rasa Kuat sikit cakap, kena berani. Saya rasa biarlah seperti di Melaka. Ya. Di Melaka dulu saya menganggarkan 17 atau 18. Ya. Tetapi bila sampai keputusan 21. Ya. Nasib baik 2 kerusi itu salah pencaturan. Ya. Kalau tidak 23 kita menang. Jadi saya harapkan pengundi-pengundi di Melaka ni, negeri Johor ni, ikutlah, contohlah negeri Melaka. Ya. Itulah yang nasihat saya. Okey, saudara, saya tak boleh ambil masa banyak lagi daripada saudara kerana saya tahu selepas ni kita nak buat maghrib dan sebagainya. Saudara dah dengar kenyataan daripada Presiden. Nasib baik tadi. Saya tekam je tadi. Saya peduli apa. Alhamdulillah, ramai pula orang kumun Presiden lepas itu. Kebetulan ya, saudara. Dan nampak gayanya saya akan berusaha untuk membuat live dengan Presiden satu ketika nanti. Tadi dia dah cakap banyak cerita dah. Akhir sekali saya kata takkan tak terima kasih kepada kita punya pekerja-pekerja di seluruh negara. Dan saudara Pak Johari ini, saya cuma tengok teman tidur saya sebelum nak tidur, saya dengar dia mengamuk dulu. Pompang. Orang tua kadang dia mencarut. Kuat mencarut rupanya orang Melaka ni ya. Saya tak sampai itulah saudara. Dan sebelah saya ni saudara Alan ni lain tak ada. Dahlan Rizwan Raden. Raden lah. Tapi pakai nama Alan lah. Macam-macam. Dulu sekarang tukar dah. Ini Dahlan. sebenarnya Alan dia cerita pada saya susahnya dia dapat kumpulan wang sebenarnya pekerja. Itulah yang membuatkan saya sentiasa berjuang agar warga kita diizinkan pengeluaran wang mereka daripada kumpulan wang sebenarnya pekerja. Saya melihat bagaimana rakyat kita ini dinafikan hak mereka. Bukannya duit bapak dia orang. Betul. Ini duit masa sendiri ya. So bagaimana pun saya, kita jumpa lagi insyaAllah malam ni jam 9 malam saya akan bersama dengan Malaysia Gazette untuk mengulas segala-galanya apa yang ada di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup barisan. Hidup